ada mula bagi wujudnya. Semua sesuatu selain daripada Allah semua ada mula. Hanya Allah sahaja yang sifat dengan kau. Lain daripada Allah semua kita panggil bahar. Kan belajar ingat tak kita belajar sifat qidam tu apa tu? Qidam lawan dia apa? Lawan dia hadis. Qidam dia apa? Sedia. Lawan dia baharu. Yang bersifat dengan qidam tu dia Allah. Allah sahaja yang sedia. Lain daripada Allah bersifat dengan bahar. Apa maksud baharu? Barang yang ada permulaan bagi wujud. Kalau begitu, maka ulama ubah kaedah. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin. Alam ini barang yang baharu. Tiap-tiap yang baharu tidak dapat ada kecuali dengan yang menciptakan. Itu kaedah. Jadi alam ni, sebab tu kalau orang faham balik, tauhid dia kejap. Dia kata apa? Alam ni benda baharu, ada mula. Tiap-tiap benda yang ada mula kena ada yang menciptakan. Ada berzat Allah bukan baharu, dia qadim. Maka orang tak tanya, benda yang ada orang tanya siapa buat. Yang kita boleh tanya siapa buat ni, benda yang dibuat. Dia belum tak ada, betul orang buat dia. Orang tanya? Tidak. Tu. Jadi itu setengah daripada perkataan serti bagi alam. Alam pun ya, makhluk pun ya, hadis pun ya. Boleh pergi dia. Kenapa ada di tangan? Kenapa jadi pening? Pening tak? Yes. Ya, alam. Dia tulis bumi tu pun tak pening. Dia tulis harap ini apa ada pening. No. Silap Allah. Allah. Ni apa dia hanya Allah Sallallahu Muhammad alam. Tengoklah takrif tu. Alam dia sesuatu selain, tulis takrif ni faham? Sesuatu selain Allah. Makhluk apa dia? Sesuatu yang dicipta. Hadis sesuatu yang ada mula. Takrif dia. Lagi apa kita bisa tinggal alam. Alam makhluk hadis. Mungkin. Ingat tak kita mengira mungkin ada sila mungkin. Mungkin apa? Barang yang harus ada dan harus tiada. Harus ada, harus tiada. Kita boleh ada, boleh tak ada. Itu tak ada, hari ni ada. Esok tak ada pula. Bukan esok lah Ustaz. Lambat lagi lah. Tu, tak ada. Bagi ingatlah kalau tak kita nak guna ni. Itu baharu itulah hadis. Hadis tu bahasa Arab, Melayu panggil baharu. Itulah. Baharu tu ini hadis lah. Bahasa Melayu panggil baharu, Arab panggil hadis. Bukan hadis lah. Ni tu tengok. Kita bahalah bidang tauhid. Jangan pergi bahalah bidang tu. Tiap-tiap likulli fanin istilahatun. Tiap-tiap media ilmu ada istilah dia. Kena tahu pasal ni istilah mana. Kalau hadis dalam kita mengaji, ustaz tersebut dalam masjid tu berkata hadis Nabi, kita pun baharu. Bukan dia. Itu lain. Ini kita bahalah ilmu tahu. Hadis tu satu, singular. Kalau banyak, hawadis, jamak. Yang kita baca dalam sifat ni kan, sifat apa?
Wujud di dalam bakok mukhalafah yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Nampak? Segala yang baharu, banyak baharu tu dia disebut hawadis. Jadi 4 istilah. Ada lagi dalam, kalau kita jumpa nanti dalam kitab-kitab yang lebih besar, dia bahas lain. Hak ni dulu pada orang 4 ni beza istilah, tapi makna dia sama, merujuk kepada makhluk ciptaan Tuhan. Cuma pasal apa istilah beza? Sebab tengok pada pembahasan. Dia nak bahas tentang benda yang ada mula, maka dia bahas tentang, dia guna istilah hadis. Dia nak bahas tentang benda ada tak apa, tak ada, dia guna istilah mungkin. Dia nak bahas kata makhluk ni ada yang menciptakan, dia guna istilah makhluk. Dia nak bahas kata makhluk lain daripada Allah, dia guna istilah alam. Itu saja. Benda tu lah. Kalau kerti tak hari ni, insya-Allah tauhid kita dikejar. Mengaji ni kena beritahu takrif. Kalau tak faham takrif, kita lost dah awal kita, tak tahu apa dia. Orang naik kucing tu apa? Bagi kenal. Bagi kenal kita dapat peluk anjing ni. Bagi kenal tak apa dah. Jumpa kat mana pun tak kucing. Bukan kena kenal kucing di rumah dia je. Kucing tak mana dia kenal kalau dia kenal takrif. Kalau dia tak kenal takrif, dia kenal kucing di rumah dia. Tempat dia tak tahu lah. Dengan anjing. Sebab dia tak kenal pada awal. Bila kenal tak mana pun dia tahu. Bagi kenal takrif. Kenal takrif faham takrif. Sebab itu Tuhan kita ni mesti dikenali. Tuhan bukan boleh dilihat. Kalau boleh lihat senang, selesai. Tengok kenal. Kita nak kenal Abu. Satu orang nama Abu. Kita pun kalau selamat, tak mana rumah dia. Nak pergi jumpa. Senang. Pergi jumpa tengok muka. Kita biskut Mary pun menyembang. Sangkut dia bos gulung dua. Lepas tu kerti lah, kenal lah dia. Lagi lama duduk tengok dia, lagi kenal. Tu makhluk. Tuhan bukan boleh pergi jumpa. Mana jumpa kat mana? Bapa Soleh kalau jumpa orang lalu dia tanya apa ni? Tengoklah cara Bapa Soleh. Cara dia saya ikut suruh minta tauhid. Dia cakap sikit lah. Mungkin Tuhan lagi. Dia kalau tanda betul tak lutut. Bapa tu guru besar, dia alim. Dia tanda betul kita nak kencing. Tok guru kalau tanya ni, kita tahu dah, kita lupa. Betul tak? Kita tahu dah tadi duk tanya dah. Tok guru tanya umum. Baik semua. Alam tu maknanya apa? Dia mengaji dah. Alam tu sesuatu selain daripada Allah punya alam. Dalam otak dah. Tok guru tanya umum. Kemah mu tu hilang. Mu tu hilang. Abang-abang kan, dia gerun. Bapa dia suka tanya gitu. Dulu waktu muda bawa kuat lagi mengajar. Jalan pun tengok. Bukan duduk di kursi ni. Dia berjalan tengok seorang. Tapi bapa dia tanya, tak dijawab, dia tak mahu. Dia tanya orang lain macam tu je. Dia tak kata mu ni ngaji apa dak. Dia terus je tanya orang lain. Sehari bila kau dulu jawab, dia kata macam tu mengaji. Mengaji bagi boleh faham paling kurang untuk diri sendiri. Pusing bawa kitab belakang. Tangan gilik tu. Pusing. Pergi dah kata. Kan. Pakai tunduk. Jangan tunduk. Lagi tunduk lagi kena. Dia tak ada kena-kena hang tunduk. Kan kamu tak kenal. Kamu boleh tak? Kan Allah SWT. Tapi dia tak buat betul kan. Lagi dia ronda kosong tak apa. Jadi Allah SWT Muhammad. Bapa kata tengok cara dia. Mu kenal Tuhan lagi. Kenal Tuhan lagi dia tanya. Kalau dia kata jawab. Kenal. Kenal ke mana? Bisa temu berapa kali dia kata. Mu biasa temu berapa kali? Biasa jumpa Tuhan berapa kali? Biasa jumpa berapa kali Tuhan? Tak bisa. Tu kenal ke mana? Kenal ke mana kata Tuhan? Nak kenal kena jumpa. Mu kenal ke mana? Kawan tu pun bengong. Saya jumpa dah. Jumpa mana? Semaya 5 waktu. Hanya cerita gitu lah. Tutup guru. Orang jawab gitu. Maknanya Tuhan kenal dia bukan dengan bertemu, tapi belajar. Itu beza. Kita dengan makhluk nak kenal, pergi jumpa, tengok, nampak, tahu lah. Ada pun Tuhan, zat dia. Jangan harap itu. Zat dia bukan berbentuk, bukan berwarna, bukan berketui macam zat-zat makhluk ni. Maka bukan boleh tengok lagi tu. Nanti di akhirat Tuhan buka hijab, tengok macam mana pun, wallahu a'lam bila ilmu Tuhan. Tak tahu. Habis itu yang kita kena buat ialah belajar. Kita duk belajar ni seakan-akan kita duk berjumpa dengan Tuhan. Itulah makna berjumpa, iaitu kenal. Itu saya buat itu. Dekat dengan Tuhan makna dia apa? Tuhan ada sebelah. Iaitu kita kenal. Satu orang tu dikatakan dekat dengan Tuhan bila dia kenal Tuhan. Kalau tak kenal Tuhan, dia jauh. Semayang api sampai 400 rakaat pun. Semayang tasbih sampai 400 rakaat. Dah lah semayang tasbih 100 rakaat pun nak cirik dah. Sebelum Fatihah 35 kali. Subhanallah. 30. Lepas Fatihah 30. Rukuk 30.
Tidak 30. 1 rakaat aja. Biru kawan tu. Dia dok memang dok tidak. Banyak temoyong buat apa dia ni yang mulai. Hari tu ustaz atau imam tu Ustaz Zazuri ke apa? Dia tanya tambah main tasbih. Kawan dah biasalah pergi main tahajud ni. Tapi tak ada buat tasbih belum ni. Kali tu dia mimpi dia ada main tasbih. Dia pergi main tasbih punya lama. Kan 4 rakaat. Habis bayar. Dia kata kali ni tahajud buat lama macam dia kata orang. Dosa banyak pun saya. Bukan dia, orang buat tasbih orang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata saya nak pergi pesan kalau kata tadi. Tu kita tengok. Dia kata saya nak pergi pesan kata imam. Pasal apa? Lepas ni gunalah tasbih kita cepat. Bukan tasbih ni. Sembahyang tu nak main tasbih. Pasal ada tasbih dalam tu. Dia kena pergi digital dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan ni tak boleh ketemu. Tapi bisa dikenali hanya dengan kenal. Orang tu dikatakan dekat dengan Allah Ta'ala dengan sebab kenal, bukan dengan sebab dia sujud banyak, tapi dia mengenal. Kalau dia sembahyang tanpa dia kenal, dia jauh juga dengan Tuhan. Bahasa mudah pun ni. Kan saya kata Tuhan tak bertempat, bukan boleh pergi jumpa sama dekat sama Tuhan di sebelah. Jadi cari tu jumpa Allah soleh. Saya berbuat alhamdulillah, saya ni alhamdulillah saya jauh dengan Tuhan. Dan ni saya dekat dengan Tuhan. Saya banyak ada berzikir apa. Dekat ke mana. Kadang-kadang saya berzikir, saya berasa lagu Tuhan duduk sebelah. Bapak kita mau mengucap lain. Badai iman dekat apa kita. Tuhan duduk sebelah gila ke apa? Ayat jin. Tuhan bukan bertempat. Pasal tak mengaji bila dekat lagu tu. Sampai kadang-kadang dia kata, ketika saya sujud saya rasa lagu Tuhan dia usap kepala saya. Ya Allah, tu Tuhan. Lagu ayat. Tuhan bukan zat dia berdiri, bertangan, kaki, pegang, kita peluk kepala lagu tu. Iaitu dekat dengan maksud apa? Dekat dengan Tuhan cinta kepada kawan tu. Dan kawan tu dikatakan dekat dengan Tuhan, dia pun cinta kepada Tuhan. Pasal apa dia cinta kepada Tuhan? Dia kenal Tuhan. Bila dia kenal Tuhan, dia sayanglah kat Tuhan. Tuhan ni pemurah, penyayang, baik, begini, maha agung, maha mulia, maha sempurna. Dia kenal Tuhan, dia cinta. Itulah makna dekat. Oh, macam kita kata bahasa mudah, bahasa kita guna dalam masa hari-hari. Dia tu dengan saya cukup rapih. Tapi kita ada terjemah Isyak dah. Dia bezakan istilah rapat dengan rapid. Dah bagi nampak sikit lah. Rapid maksudnya apa? Akrab. Bukan duduk sebelah. Maksudnya apa? Saya ni sayang kat dia, dia pun sayang kat saya. Kami ni macam darah daging dia beradik dah. Itu guna rapid. Maka Tuhan dekat dengan hamba. Tuhan sayang kepada hamba. Hamba ni pun sayang kepada Tuhan. Pasal apa dia sayang kepada Tuhan? Dia kenal Tuhan dia. Dulu dia ilmu. Kalau tak dapat ilmu, tak kenal Tuhan. Bila tak kenal, tak cinta. Bila tak cinta, jauh. Begitu noh. Itulah makna yang Quran kata Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Sayyidul Mufassirin fi Sahabah, kata dia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadat kepadaku. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ibadat itu bukan maksud sembahyang. Kata Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi yang paling alim Quran. Dalam banyak-banyak sahabat, dia adalah sahabat yang paling alim Quran. Sahabat Nabi doa kat dia. Nabi letak tangan atas kepala Nabi dia waktu dia kecil-kecil. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, alimkan dia tentang agama. Wa alimhu ta'wil. Pandaikan dia ilmu tafsir Quran. Start pada itu, dia adalah sahabat paling alim tafsir Quran. Dia diakui. Manakala sahabat-sahabat nak tanya tentang Quran, lepas Nabi wafat, tanya dia. Dia terjemuh ayat tu. Dia kata maksud ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadat kepadaku kecuali untuk ibadat kepadaku. Makna ibadat tu ialah mengenal aku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya dia perkenal aku. Maknanya untuk mengaji, belajar sampai kenal Tuhan. Itulah makna ibadah sebenarnya. Kita bila sebut ibadah nampak sujud dulu. Tak kenal dah apa ni sembahyang. Sembahyang ni memang hitam dia kata. Ni sampai hitam ni semua. Ni kulit saya. Apa ni ada kaca. Apa berdosa kata semua. Amboi kat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, makna ibadah yang sebenar ialah mengenal Tuhan, kemudian diikuti dengan mematuhi perintahnya selepas berada. Kalau tidak, ibadat dipanggil ikut-ikutan. Sembahyang tak berhenti pasal apa? Nak masuk syurga. Padahal pintu syurga nak masuk kena kenal Tuhan, kena kenal Rasulullah. Tak kenal, tak masuk sembahyang tim. Cadai pun.
Semayang sehari semalam 5 waktu. Orang tanya, Tuhan ni apa yang mustahil bagi Tuhan? Sifat mustahil Tuhan apa dia? Tak tahu. Sifat ma'ani Tuhan apa dia? Tuhan mendengar serupa mana? Tuhan ada telinga yang besar. Tujuh. Saya tak mengerti. Tuhan dekat dengan saya. Sekali-sekala saya rasa ada gutung gatak rumah saya. Tu jin saka hang kot. Tuhan tu watak rumah hang, ya Allah. Tu Tuhan maha besar. Maha besar Tuhan lagu mana? Dengan makna besar itu bukan besar jirim. Jirim ni benda besar kecil itu sifat makhluk. Zat Tuhan bukan jirim. Besar itu besar pangkatnya. Maha tinggi. Bukan tinggi sama makhluk. Tuhan tu gandah. Hak tu tinggi pangkatnya. Itu mesti kita fahami. Bila kita belajar sifat 20, baru betul akidah kita. Baru dipanggil beribadah kepada Allah. Lagi, dan di kemudian dia kata apa? Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Sama ada pula yang bersuara dan warna, atau tidak suara dan tidak warna. Lah sebutlah. Dia mendengar tak mesti bersuara. Asal benda tu ada dia dengar. Dan dia melihat tak mesti berwarna. Yang tak berwarna, asal benda tu wujud, dia lihat. Asalkan perkara itu ada dirinya. Nampak? Ada. Kerana dikehendaki dengan mendengar itu, nyata segala perkara itu. Yang dimaksudkan mendengar itu, iaitu nyata segala wujud kat dia, dengan sifat sama dia. Bukanlah mendengar itu senggeng dengan telinga. Macam kita makhluk ni mendengar dengan ada telinga. Cikgu nak bawah dalam kelas, saya ada marah macam tu. Dia kata, bagi kerja sekolah, abang lupa, abang tak tahu. Lah ni pasang telinga elok dalam abang. Nampak abang tengok. Kita mendengar dengan pasang telinga. Orang panggil orang tanya kita senggeng telinga, tahan telinga. Sebab tu, kalau tak kuat kita buat apa? Betul. Dia tak kuat, dia buat lagu tu. Di mana kita dengar lagu ni bengok ni. Tak dengar apa dia buat apa? Dia tak tahu buat lagu. Tak cukup ke ambil piring seru. Allah selamat. Lagu tu. Tengok. Ada pun Tuhan mendengar, bukan maksud mendengar suara. Dia mendengar ni benda yang wujud nyata boleh sifat sama dia. Macam mana wallahu a'lam dalam ilmu. Tak begitu. Tu kata tak sama dengan makhluk daripada awal kita mengaji dah. Lagi dia kata, demikianlah dikehendaki dengan melihat itu, iaitu nyata segala perkara itu. Bukanlah dikehendaki melihat itu dengan celik mata. Bukan dengan mata buka celik. Kita kata, ni mata tu cuba celiklah luar. Tak nampak. Dia kata habis lu nak keluar ni. Kan? Celik mana? Mata kita tengok dengan celik. Kalau kita perapat sikit tu, nak tengok tak, tapi dia nak buat jarak jauh. Mata kita tu hamba ada zoom pun. Cuma dia tak ada slow mo lah. Dia tak ada slow motion. Begitu Allah SWT Muhammad. Baik. Sini kita bahas sifat ta'aluk. Ada satu lagi sifat kita nak masuk sifat kalam, tapi saya tak bahas dulu ta'aluk yang ada supaya tak pening nanti tak. Ta'aluk, kegunaan sifat ingat tak? Sifat yang wujud, sifat yang ada di zat Tuhan, ada berapa? 7. Kita bagi sifat ma'am. Hak ni lah sifat yang ada. Sifat ma'ani ada 7. Apa dia? Kudrat. Terjemah dia apa? Kuasa. Bagi ingat dengan ingat. 2. Iradat. Makna dia apa iradat? Perkehendak. Lagi 3. Ilmu. Apa ilmu? Pengetahuan. 4. Hayat. Hayat tak ada takluk. Sebab tu hayat kita boleh terjemah hidup. Sebab sifat ni tak ada guna untuk yang lain. Hanya diri dia dengan sifat hayat kita hidup. Tak lupa pun tak apa. Yang kelima, sama. Apa sama? Pendengar. Yang keenam, basar. Melihat. Nanti akan ada satu lagi, bab 7 kan, 7 sebab ni. Kalam nanti kita akan masuk. Itu bayar sikit di belakang. Baik, kudrat ni dia punya kegunaan ta'luk, dia nama ta'luk taksir. Bahasa Arab dia Allah. Bahasa Arab dia tak
Taksir. Taksir. Takluk taksir. Tulis ni, ini penting. Apa takluk taksir? Takluk penggunaan. Taksir maksudnya apa? Memberi bekas. Bekas tu kesan, kesan. Saya tanya ini untuk memberi bekas. Saya tanya pula bekas apa way ke apa? Beri bekas tu. Beri kesan. Beri kesan. Takluk taksir. Takluk memberi bekas dengan sifat kudrat, sifat berkuasa. Allah Ta'ala memberi bekas, yakni Allah lah yang mengadakan barang tiada dan mentiadakan barang ada. Hanya dengan kudrat dia. Makhluk tadi buat apa? Dia boleh menyakitkan, boleh menyembuhkan, memuliakan, menghinakan, menyihatkan, mengkayakan, memiskinkan. Itu semua dengan sifat kudrat. Memberi bekas. Dia buat makhluk ni. Yang kedua, iradat. Nama takluk dia takluk takhsis. Takhsis. Ijaz Arab dia Allah. Takhsis. Takhsis. Takluk takhsis. Apa dia taksis? Taksis tu maksud dia menentu. Penggunaan dia adalah untuk menentu. Dia tentu dengan sifat iradat dia. Dia tentu. Maksudnya apa terjemah lagu tu? Saat dia orang faham Tuhan bersifat iradat berkehendak. Maksudnya Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak menjadikan alam. Kita faham berkehendak kalau dia berhajat. Bukan berkehendak dengan berhajat. Macam kita, saya hendak tu, saya berhajat benda-benda tu. Tuhan dia bukan berkehendak benda-benda tu. Maksudnya dia bukan perlu kepada benda tu. Berkehendak dengan maksud dia menentu, bukan dia perlu. Kan kita tak guna saya hendak makan, maksudnya perlu makan. Kan Tuhan bukan hendak dengan maksud dia tu. Bukan maksud hendak dengan maksud berhajat. Berkehendak dengan maksud menentukan. Dengan sifat apa tu? Dengan sifat iradat. Allah Ta'ala menentu. Hang ni Islam ke kafir? Hang ni mukmin ke? Hang ni takwa dak? Hang ni kahwin dengan siapa? Beranak banyak mana? Tinggal di mana? Sakit macam mana? Bila sembuh? Mati bila? Mati pula nanti dah akhirat hang duduk di mana? Ni kita dalam pada masa dia ramai Tuhan tahu. Nak tentu dah hang duduk tang mana? Syurga peringkat nombor berapa? Tuhan tahu dah. Dia tahu dan dia tentu dah. Hang akan makan dari syurga nanti buah banyak mana? Dia tahu habis dah. Dan dia tentu dengan ilmu dia. Dengan sifat iradat dia. Kita tahu dengan syurga neraka. Dia tahu habis dah. Kemudian dia tahu dalam syurga tu kita nak dapat bidadari berapa? Lepas tu makan banyak mana? Kita habis. Dan dia tentu benda tu kita akan buat. Itu kita panggil takluk sifat iradat. Takluk taksis, menentukan. Dia menentu. Kemudian takluk yang ketiga, nama dia takluk inkishaf. Apa maksud inkishaf? Nyata. Inkishaf. Ejaan Arab dia inkishaf. Nyata. Kegunaan sifat ilmu. Tugas sifat ilmu. Nyata ni Ustaz, kalau kita tengok dalam tauhid ni kita ya tahu dalam kan Ustaz kalau tadi kalau ayat laut kan kita
Inkishaf. Maknanya tak, bila sebut nyata ni maksudnya tidak ada sesuatu yang terhijab daripadanya. Nyata habis. Asal benda tu ada. Kalau sifat sama basalah, kalau ilmu bukan mesti benda ada. Kita belajar hari tu. Benda mustahil dia tahu, benda wajib dia tahu, benda harus dia tahu. Apa aja nyata maknanya tidak ada yang terdinding daripada Tuhan. Habis semua. Ni. Dia sebut hari tu ni bulu kening. Bulu kening kita. Kita tahu tak berapa bilangan dia? Haji jawab tengok. Walaupun awak tu alim, pakar biologi apa semua ni, tapi bulu kening dia sebenarnya dia tak tahu. Ni, baju yang kita pakai ni, berapa banyak kapas kita guna ni? Tahu tak? Kapas ni ambil daripada mana? Tahu tak berapa banyak yang digunakan? Tak tahu. Tapi tak ada satu benda pun terdinding daripada ilmu itu. Itu kita panggil takluk inkishaf. Nyata habis. Siapa-siapa i'tiqad ada benda yang tak tahu di Tuhan, ada benda terlampau payah sangat ni takkan Tuhan tahu, pi pegang begitu, batal akidah dia. Dia pikir dengan sifat ilmu dia. Sifat ilmu dia kena pergi ngaji. Itu pun kadang tak betul ngaji pun. Ada. Hak ngaji pun tak betul, dia sesat. Allah Ta'ala ni dia tahu bukan dengan sebab belajar, dengan sebab dia ada sifat ilmu yang qadim, sedia. Dia tahu segala benda. Allah Akbar. Nabi kata apa? Nabi kata law alimtum ma a'lamu la bakaitu katsiran wa la dhahaktu qalilan. Kalau Nabi kata kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya banyak menangis kamu, sedikit ketawa kamu. Tu baru Nabi. Nabi abang kata kamu tak tahu apa yang aku tahu. Kan Nabi tahu lebih dari kita. Macam mana yang Tuhan tahu? Tu Nabi kata terkadang pada malam sepertiga malam terakhir, kan Tuhan turunkan malaikat-malaikat mencari orang doa. Malaikat tu turunlah ke rumah. Mai tengok. Kata malaikat ni, amboi celakanya kawan ni. Aku tengok nama yang telah tulis di dinding di neraka, sedangkan dia masih tidur nyenyak. Dia tak bangkit teriak pun minta ampun nak selamat. Itu bahasa dia begitu lah. Kawan tu duk gelak sepanjang hari. Malaikat dah tengok kesiannya kat hang tak tahu nasihat. Aku tengoklah nama hang di neraka. Hang duk gelak lagi. Bukan maksud gelak salah. Maksud dia jangan lalai. Selalu kena beringat kepada Allah Ta'ala, minta ampun apa semua. Itu kita. Tuhan tahu lah, kita tak tahu lah, kita dah syok ni, dah buka lagi. Kawan tu kita nampak dia maksiat, tengok-tengok mati di syurga. Kok dia buat khidmat kat mak dia ke apa, buat maksiat tu lain lah, tapi dengan mak dia baik. Maksudnya kita nampak sujud semua, sujud sahwi, sujud syukur, sujud bayam semua kita buat habis lah. Tengok masuk neraka pasal ada sombong pula dah, tak kenal Tuhan disombong pula. Satu penting mengenai Tuhan. Bila kita mengenai Tuhan, kita kenal tu, takluk ta'zim memberi berkat tu Tuhan. Bila kita boleh semayang, kita boleh semayang tu sebab kita baik ke sebab Tuhan dengan kudrat dia bagi kita kekuatan semayang? Tuhan bagi kan sebab kita baik. Kalau nak kira baik lah, patut semayang tak berhenti, tak ada buat dosa langsung. Pasal apa ada waktu buat dosa, ada waktu buat baik? Tu kata lemah. Kadang-kadang Tuhan bagi taufik boleh buat taat, Kadang Tuhan tarik taufik, tak boleh buat taat pula begitu. Kadang-kadang puasa rajin tahajud, ketiga bangun dah. Empat saya batuk orang. Ketiga pagi bangun tahajud dah. Tapi kali-kali malas subuh 7. Jangan main ustaz pada menaik lah pada kawan. Betul dia. Sebab jangan berasa baik. Itu penting kita mengaji supaya orang mengaji ni tujuan dia supaya dia rasa rendah diri. Dia mengaji, dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan macam mana, dia tahu diri macam mana. Kalau dia tak kenal Tuhan, macam ni. Nak pergi sana, orang jumpa tok guru. Kalau orang tu jenis mengaji, dia tahu tak dia punya pangkat dengan tok guru punya pangkat tahu mana? Dia tahu pergi buat pasumi. Gambar-gambar nak cakap ke mana? Takkan cakap ni. Salam pasumi, sihat. Apa khabar? Dia kawan dia. Nah, pasal apa tu? Pasal dia jahil. Tapi kalau orang tu ada ilmu juga, dia duduk mana? Question tak gambar duduk, duduk bawah tu. Duduk bawah tu laki bini, anak, tuan, pakcik semua duduk bawah tu. Tak berani kata question. Pasal apa? Biar pakcik seorang kata question. Pasal dia tahu tu pangkat tu bukan sekadar itu. Dia tu wali Allah. Kita ni orang pendosa tu bawah dah. Dia tahu pangkat dia. Dia tak tahu dia pegang. Macam mana sihat? Tahajud tinggal malam. Loh, ini dia basuh. Tahajud tinggal malam. Aduh, Tuhanku.
Ada Allah Ta'ala tu. Dia pergi buat Pak Sumi saya seronok contoh ni. Pak Sumi pun kata, wali-wali ni kan dia pun merendah diri. Pak Sumi pun kata lah, doakan Pak Su sama. Pak Su pun masih banyak silap dosa lagi. Tu cakap-cakapan para wali ni, kita pakai kalam mutawadih, kalam orang merendah diri. Kita raihlah Allah Pak Su tak ada apa kami lah yang kotor. Kita raih begitu. Tak dia balas mana? Pak Su kata doa lah kan Pak Su pun kotor, penuh dosa lagi. Dia kata tak apa, nanti saya doa Pak Su. Ya Allah, dia ya Allah, dia tak kerti apa ni. Itu bukan suruh doa sungguh, itu ajak-ajak supaya kita merendah diri. Wali-wali kan cakap lah tu. Habis abang aku nak doa kat Pak Su pula. Lepas tu dia pisah Pak Su pula, banyak-banyak istighfar. Kata aku kuih dah buat ni. Sebab tu kalau nak pergi ulama, jangan pergi sendiri. Pergi dengan orang yang bisa pergi ulama juga. Sebab dia tahu etika ada dia. Dia abang kita. Sekali kalau masuk jumpa Tok Guru, masuk rumah Tok Guru ke kanan, bagi salam dulu. Tok Guru jawab salam, baru langkah masuk. Selagi Tok Guru tak ada jalan, jangan langkah masuk. Tu ada. Walaupun Tok Guru tak kata apa, tapi tu ada. Lepas tu Allah selamat masuk pula. Jangan duduk kecuali Tok Guru kata, duduk. Oh duduk. Ni dia sila siap dah. Gua keluar handset apa pula. Jangan. Tunggu Tok Guru kata duduk. Dia pun duduk. Ada apa? Baru jawab. Jangan. Saya main tanya terus, jangan. Tok Guru kata, ada apa main ziarah saya ni? Baru tanya apa? Lepas tu keluar rumah dengan baju punggung. Keluar gua stand kat belakang. Pelan-pelan. Takatlah kalau rumah tu panjang takkan gua stand sampai 2 jam. Pada-pada lah. Ni Tok Guru. Ni kita. Kita berjalan Tok Guru ni. Bila kita main jumpa Tok Guru, unduk sikit. Ustaz, baru kita jalan. Jangan kali bagi bunga tu. Siwah tu jumpa dia. Tak boleh. Tu adab. Kalau kita sebut dengan mak ayah tadi waktu tu sebenarnya. Tapi orang kita tak pernah nak jaga lah. Dulu-dulu orang tu dulu cukup pancang pergi jumpa dengan mak ayah gitu. Satu lagi mak tadi kata apa? Kalau hang masuk dalam majlis satu rumah, hang masuk dengan mak ayah hang sekali. Tiba-tiba hang duduk dulu sebelum mak ayah hang, dah dikira hang tak ada hak. Bagi mak ayah duduk dulu. Dia duduk dulu. Tu adab lah. Adab kita nampak kecil, tapi itu nak jadi manusia. Lah ni adab tu tak ajak lah. Dia duduk dulu. Mak cari mana kursi yang kosong duduk mak. Lah, hang bagi kursi tu kat mak hang duduk, hang duduk. Itu adab. Allahumma salli ala Muhammad. Dia duduk dah betul dia suruh mak dia cari pula la ilaha illallah. Kita tak apa? Kau situ orang tak ada ilmu. Begitulah orang bila mengaji dia kenal Tuhan. Adab dia tinggi. Bila dia semayang, habis semayang dia kata apa? Segala puji bagi Allah yang bagi kepada aku buat taat. Aku tak boleh buat taat kecuali daripada Allah. Aku lemah. Awak tak kenal Tuhan. Kemudian tu ilmu. Tuhan tahu segala benda lah. Kita ni kat mana? Dengan sifat ilmu dia, kita panggil takluk pada sifat ilmu kegunaannya. Takluk intisyaf. Nyata segala benda. Kemudian yang ni hayat ada takluk tak? Tak ada. Hayat tak ada takluk lah. Dengan pandai-pandai kamu takluk lain pula. Dia tak ada takluk. Cuma hayat ni syarat bagi sah sifat-sifat yang lain. Macam apa? Kalau Tuhan tak hidup, macam mana mendengar melihat? Kena hidup dulu baru dia mendengar melihat. Itu syarat sah sifat lain. Kemudian sama basar sama dengan sifat ilmu. Takluk inkishaf juga. Inkishaf. Apa dia? Nyata. Cuma nyata sifat sama basar tak sama dengan nyata sifat ilmu. Nyata juga tapi dengan sifat pendengar melihat. Macam mana? Wallahu a'lam dalam ilmu Tuhan. Dia lebih mengetahui macam mana dia mendengar, macam mana dia melihat. Cuma tak kena kita. Nyata segala benda kata. Boleh tak? Begitu. Kemudian barulah kita habis dia kata dan dalil atas ada basar pada Allah Ta'ala itu. Dalil akal. Dalil akal dari Tuhan ada sifat basar itu apa dia? Ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala basar, kalaulah tak ada pada Tuhan sifat basar, nescaya adalah ia Allah buta. Jadilah Tuhan buta kalau tak ada basar. Lepas tu kalau buta, dan jika ia buta, nescaya ada pada Allah Ta'ala penyakit kekurangan. Jadi kurang. Kan buta sebab kekurangan. Ada kekurangan kat Tuhan, ada penyakit kat Tuhan.
maka berkehendaklah ia kepada yang menghilangkan penyakit itu. Bila ada penyakit, ada kurang kat Tuhan, berkehendaklah kepada menghilangkan penyakit itu, kena ada yang menghilangkan penyakit itu. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu kecuali Allah sendiri? Siapa lagi boleh hilang penyakit itu kecuali Tuhan sendiri? Sebab ialah yang memberi penyakit Allah, yang menghilang penyakit Allah. Kalaulah ada buta di Tuhan, maknanya bukan Tuhan buat, penyakit itu ada sendiri. Kalau ada sendiri dia nak, kecuali Allah sendiri, dan jika ia sendiri menghilangkan, nescaya membawa kepada makhluk lebih berkuasa daripada Allah. Kalaulah tiba-tiba Tuhan kena penyakit buta, maknanya Tuhan ada sesuatu yang lebih berkuasa. Penyakit itu berkuasa, tapi kena oleh Tuhan. Tuhan di bawah penyakit itu. Kalau begitu, walaupun Tuhan sendiri yang menghilangkan penyakit itu, tetap Tuhan lemah. Pasal sebelum tu macam mana penyakit itu boleh kena oleh Tuhan? Lemahlah Tuhan tu. Kekurangan tu kena oleh dia. Begitu. Lalu dia kata apa? Dan iaitu mustahil kalau Tuhan lemah. Pasal apa? Maka sabitlah dan kejaklah di hati bahawa ada bagi Allah Ta'ala basar, yakni sifat pelihat, ianya tidak tuli, tidak buta. Itulah pegangan dan pengakuan yang sebenar, yang betul dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, wa huwas samiul basir. Pendek ayat ni, tapi wali-wali baca ayat ni bergetar, badan dia pun menggeletar. Sini ya, wa huwas samiul basir, dialah mendengar melihat. Kalau begitu, makna kata CCTV, ada CCTV yang lebih canggih. Dia tengok habis dosa-dosa kita buat senyap-senyap sembunyi belakang orang. Sama ada hak cakap kau, hak lihat kau, hak buat kau, dia tengok habis. Takut yang melihat mendengar ni akan menjadi saksi. Ulama kata, kalau kita buat dosa depan orang, kan, kalau esok Tuhan nak tanya, orang yang nampak kita saksi tak? Ya Allah, buat itu semua cakap betul. Walaupun mak dia sendiri, kita akan cakap betul. Tak ada hubungan lah di pada masyarakat. Hubungan mak ayah sampai di dunia aja. Elok-elok di masyarakat, tak kenal lah. Hang-hang kau aku nafsi. Tak kenal. Mak kita tak kenal. Sebab tu anak dengan mak boleh berhutang daripada masyarakat. Ni, perempuan ni dulu tak ajak aku agama. Dia kata lagu tu daripada masyarakat. Dia tak kenal. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang anak lari daripada ibu dia. Seorang teman lari daripada teman dia. Seorang isteri bercerai daripada suami dia. Tak kenal. Maka dia akan hujung macam orang asing. Ni perempuan ni dulu, waktu aku hidup, dia tak ajar aku agama. Sebab tu aku diteruk dia tak ajar agama. Kalau pok dia nampak laki-laki ni tak pernah ajak aku semayang, dia tak pernah marah aku bila aku tak semayang. Sebab tu aku tak semayang sampai tua. Mampu banyak nak jawab tu dengan jawab. Didik dengan agama. Kalau didik dah, tiba-tiba jadi tak kenal juga, itu dia dengan Tuhan. Kita dah ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Bila kena hujang itu, tu kalau ada berkaitan dengan makhluk, ada saksi. Kalau tak ada saksi, kita buat dosa sendiri. Kata ulama apa? Kalau tak ada saksi, maka yang menyaksikan engkau berbuat dosa ketika itu, yang menjadi hakim juga lah menjadi saksi, Tuhan sendiri. Satu lagi berat. Tuhan kata siapa tak ada saksi ni? Aku saksi dia. Aku tengok. Kalau Tuhan disaksi, memang tak boleh tolak saksi itu. Wa huwas samiul basir. Dialah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi atas dosa kita yang kita buat, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Takut pada Tuhan. Ada tu orang lelaki, orang Arab, cerita dulu lagi tak. Nama dia, gelaran dia, orang panggil dia Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar Kasturi, sebab dia berwangi. Dia ni tukang jual barang, pergi rumah ke rumah lah. Bang kita jual kapek kot, tak lah kan. Dia jual lah, apa boleh nak jual? Tiba-tiba mai ke tu mahligai. Dalam rumah tu ada satu orang perempuan yang cantik. Laki-laki dia pergi kerja luar, pergi dagang, pergi taman orang, dia tak ada laki. Dia tengok laki ni pemuda ni sego, tampan. Dia mai syahwat dia perempuan. Dia ada gundik-gundik, dia ada orang gaji dia. Dia kancang dengan gundik-gundik dia apa? Pangkat bagi laki-laki ni masuk dalam rumah dia. Bila pangkat masuk, kunci pintu apa semua dah, siap sedia apa semua dah. Goda laki ni untuk berzina, bawa masuk dalam bilik dia.
Bila bawa masuk dalam bilik dia, tu kata laki-laki yang kenal Tuhan, makna kata bukan sembarangan. Yang ni bukan cari dah orang suruh. Tapi dia ni takut kepada Tuhan. Dia mengeletak waktu perempuan tu jadi zina. Dia buat apa? Dia resah. Dia bagi alasan. Sebab tadi lari lah. Dia kata saya nak buat persediaan. Dia masuk bilik ayak. Dia masuk bilik ayak. Dia celup tangan dalam jamban tu. Dia lumuk dengan tai. Bagi Allah buka dengan tai. Dia kata wahai yang Muhammad, wahai yang Muhammad, aku takut kepada engkau ya Allah. Aku tak mau buat benda-benda dosa. Aku takut engkau murka ya Allah. Aku tahu kau tahu. Aku tahu kau melihat. Aku tahu kau mendengar. Aku tak boleh lari daripada engkau. Sekarang ini ikhtiar aku ya Allah. Kau lepaskan aku. Bila keluar pula perempuan tu bau busuk dengan tai ni, mandi pun tak hilang lagi tai. Apa hari nak kali perempuan tu kata hari pengotok keluar dia. Start daripada itu tu ambil kat dia karamah bau wangi kat dia kasturi. Wangi sungguh tak pakai minyak tak wangi. Pasal dia takut kat Tuhan. Tu orang yang beriman dengan sifat sama kosong Tuhan. Lo ni susah nak cari orang manusia yang ada sifat sama kosong ni. Payah. Tu yang pekerja lari duit macam tu. Kadang-kadang sembahyang lah tapi tak kenal Tuhan tak payah. Mayang-mayang berlari duit, lagi mayang lain. Dia kira itu kira Tuhan, mayang Tuhan pun dosa lah. Tu dosa dengan makhluk je dia ambil atas orang. Kali taubat kat Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada cerita dia orang yang beriman kepada Tuhan. Kita kalau dapat iman lagu ni, syukur kepada Tuhan. Ada satu orang sahabat Nabi utus dia pergi hantar barang kepada fulan dan fulan di negeri mana tu. Bagi dia barang, Nabi kata kau pergi sana, bagi barang ni kepada fulan, cari kampung ni, cari laki-laki ni, bagi barang. On the way nak pergi tu, berhenti lihat. Tiba-tiba dengar suara orang menyanyi. Dia balik macam ada lemah sikit. Pergi tengok-tengok ke lemah tu, ada perempuan segak, tak tahu orang nak tengah mandi. Dia nampak tu. Dia lari sekuat-kuat hati dia. Dia lari sampai ke gunung, ke bukit, dia teriak dia. Dia teriak, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, mata aku dah tengok benda yang haram. Mata aku dah tengok benda yang haram, ya Allah, macam mana aku nak menghadap engkau. Lu macam tu lah, takut kat Tuhan dan mata kau tu. Nak cari zaman law lah, ya Allah, ustaz pun lebih kurang. Kau ustaz ni lah, ustaz ni terpakat. Ustaz lain tu. Dia kata, Allah SWT Muhammad. Dia kata, ustaz ni dua cakap. Tak puji diri dia, puji orang lain juga tu. Lawak lah. Jadi Allah SWT, dia teriak. Sampaikan sahabat-sahabat mencari dia, jumpa dia. Dia kata, jom Rasulullah panggil hang balik. Hang pergi mana? Berapa lama tak balik ni? 3-4 hari hang makan apa? Dia makan pucuk-pucuk pokok bila yang hujan. Dia takut. Dia kata, aku tak mau jumpa Nabi. Aku malu, aku dah buat dosa. Aku tengok benda haram. Sikit tu kan. Dia takut sungguh-sungguh kat Tuhan. Sampaikan dia, disebut dalam ayat, dia merintih dalam gua tu, menangis, minta ampun. Sampai Nabi sendiri turun dipanggil dia. Sebab sahabat panggil tak jalan. Nabi kata, jom balik. Bila jom balik, dia kata, ya Rasulullah, saya tak layak Rasulullah, saya buat dosa ya Rasulullah, saya takut kepada Tuhan, saya tengok benda haram. Macam mana saya nak tengok Tuhan? Nanti Tuhan tak bagi dah mata saya tengok Tuhan sebab tengok benda haram. Nabi kata, tak apa, aku bagi kat hang amalan, baca doa ni banyak-banyak, minta Tuhan ampun dosa. Mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu setengah berdoa minta ampun dan tu sudah ada ampun. Doa tu. Dia doa, dia balik ke rumah dia. Dalam 3 hari dia nazak. Bila dia nazak, Nabi pergi ziarah dia. Bila Nabi pergi ziarah dia, nampak dia teriak, ya Allah, dosa aku tadi ampun lagi ya Allah. Takut kat Tuhan. Ya Allah, dosa aku tu engkau ampun lagi ya Allah. Engkau ampun lagi ya Allah, aku takut ya Allah. Teriak Nabi kata. Nabi pergi kat dia, pelan-pelan. Nabi kata, insya-Allah Tuhan Maha Pengampun, Tuhan ampun dosa hang. Nabi kata, dia tengah nazak dah tu. Nabi angkat kepala dia, Nabi letak tarifah. Dia kata, jangan ya Rasulullah, kepala saya ni hina sebab mata saya tengok benda haram. Tak layak letak tarifah Tuhan ya Rasulullah. Nabi kata, tak apa, letak di sini. Dia tak mau Nabi pujuk juga, baru letak kepala. Dia menangis, dia kata, ya Rasulullah, saya dihina kotak, tak layak duduk atas kepala Tuhan, atas tarifah Tuhan. Bila kata lagu tu, Nabi ajak dia talqin, duduk sat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu dia meninggal tu, Nabi duk usung jenazah dia tu, Nabi terjangkat. Bang, kita terjangkit lagu. Sahabat kata, ya Rasulullah, pasal apa jalan lagu tu? Nabi kata, ni ramai sungguh malaikat ni sampai aku dah sempit-sempit ni. Merkumun bawa jenazah dia. Pasal dia takut kat Tuhan, dia taubat bila buat dosa. Tu kemuliaan Tuhan bagi kepada orang yang bila buat dosa, dia taubat sungguh kat Tuhan. Kalau dia ada takut kat Allah. Kalau dia tak takut kat Tuhan, dia buat dosa, dia istighfar dia jadi, dia kira Tuhan pun lah. Dia tak takut.
Tapi kalau orang takut kat Tuhan bila dia buat dosa, dia minta ampun sungguh-sungguh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, hai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampun kami ya Allah, wa tarhamna, engkau kasihani kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Lam tauqid jemput non tauqid saqilah, pastilah kami termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Kita bacakan doa lagi dah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan ambil kira ya Allah. La tu'akhidna in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kami tak sengaja buat silap ya Allah. Itu kita minta ampun Tuhan. Jangan buat main-main dengan dosa. Sebab satu dosa yang cukup untuk menggelincir kita dalam api neraka Tuhan. Jangan buat main-main. Begitu. Mudah-mudahan kita tutup pengajian kita ini dengan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami banyak ya Allah, hapuskanlah ya Allah. Kesilapan kami banyak ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Kejahatan kami banyak ya Allah, maafkanlah ya Allah. Wahai Tuhan kami, jika Engkau tak ampuni kami ya Allah, siapa lagi yang bisa mengampuni kami? Kalau Engkau tak rahmati kami ya Allah, siapa lagi yang sayang kepada kami? Wahai Tuhan kami, tidak ada yang lebih pengampun daripada Engkau. Engkaulah Maha Pengampun. Ampunilah kami ya Allah atas semua dosa-dosa kami. Ya Allah, tidak ada yang penyayang lebih daripada Engkau. Sayangilah kami ya Allah berkat kasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sebelum kami wafat, kami meninggal dunia ya Allah, semua dosa-dosa kami telah Engkau maafkan ya Allah, dan Engkau terima kami di alam barzakh sebagai orang-orang yang lepas suci daripada dosa-dosanya yang lalu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan dengan rahmat-Mu Engkau sejahterakanlah kehidupan kami daripada dunia sampai akhirat ya Allah. Sempurnakan iman takwa kami, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami ahli syurga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan ahli keluarga kami Engkau beri taufik hidayah ya Allah. Engkau selamatkan daripada binasa, daripada dunia sampai akhirat ya Allah. Mudah-mudahan keturunan kami, zuriat kami Engkau jadikan wali-wali-Mu ya Allah. Orang-orang yang faham agama-Mu, orang-orang yang mengenal-Mu, orang-orang yang takut kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang takut kepada-Mu ya Allah, orang yang hormat gerun kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang takut kepada-Mu ya Allah, orang-orang yang takut kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang takut, hormat kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang cinta kasih kepada-Mu ya Allah. Berkat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, mudah-mudahan Kau redha kepada kami. Kau jadikan kami kasih-kasih-Mu, orang yang Kau cinta ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta ampun, minta maaf kalau saya ada salah silap cakap, dan minta maaf atas kelemahan adab saya. Mudah-mudahan saya dapat berkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.